Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiat tarikat zikir ismu zat. Mulakan dengan membaca 25 kali astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Maknanya apa? Astaghfirullah rabbi. Aku memohon ampun kepada Allah Tuhanku min kulli dhanbin, dari sekalian dosa, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi bila kita sebut astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaih 25 kali ni, kita niat dalam hati kita. Lepas kita dah ucap 25 kali tu bahasa Arab kan, kita niat, ya Allah, telah aku taubatkan sekalian dosa aku, dosa batin dan dosa zahir. Kita niat kan. Tak? Mana kulli dhanbin tu maknanya sekalian dosa. Sekalian dosa kecil, dosa besar, dosa batin dan dosa zahir. Mana apa yang kita buat dosa-dosa secara batin kita tak sedar, kadang-kadang dosa riak, ujub, takabur, dan dosa-dosa yang zahir, dan aku bertaubat kepadanya. Kemudian sekali surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah beserta dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibacakan 3 kali surah Al-Ikhlas beserta dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita niatkan hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas 3 kali tadi tu. Kita niat dalam hati, ya Allah, telah ku hadiahkan seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul Huwallah kepada sekalian arwah tayyibah muqaddasah para masyayikh kibar silsilah aliyah Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Maknanya kita niat hadiahkan kepada sekalian para masyayikh kita. Bila kita niat hadiahkan sekalian masyayikh kita tu, maknanya kepada guru kita sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Sekalian silsilah tu. Ya. Kemudian hadirkan gambaran maut. Kita zikrul maut. Zikrul maut ni kita hadirkan ingatan kita tentang kematian. Sambil berniat dalam hati, ya Allah, aku sudah mati, dimandikan orang, dikafankan orang, disembahyangkan orang, dihantarkan orang jenazahku ke dalam liang lahat. Kita ucap dalam hati kita tu. Sambil tu kita bayangkanlah, kita ni dah mati, dah terbaring, ya, dah dimandikan orang mandikan kita, kemudian orang kafankan kita, kemudian disembahyangkan orang, kemudian dihantarkan jenazah kita tu ke dalam liang lahat. Bayangkan kita ni duduk dalam liang lahat. Seterusnya, tumpukan khayalan ke arah latifah qalb. Yang ni khayal kita tu, khayal tu dekat mana? Khayal tu dekat nafs kita. Nafs kita yang khayal. Kan? Jadi khayalan nafs tu kita bawa dia ke qalb. Supaya dia tenung qalb tu ikut dalam. Tumpukan khayalan ke arah latifah qalb sambil berzikir menyebut Allah, Allah dalam hati. Dengan laju, cepat-cepat. Ya, tanpa menggerakkan lidah. Yang ni lidah tu kita tongkatkan ke langit-langit. Lidah kita tak gunakan untuk menyebut Allah, Allah tu. Sebab apa? Kita nak hidupkan sebutan tu di dalam qalb kita. Hendaklah memberikan tumpuan tawajuh kepada qalb. Ini tumpuan tawajuh tu daripada nafs tu, ditumpukan tenungan dia tu, ya, kepada qalb. Dan qalb tu pula hendaklah kita pastikan dia sentiasa bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Maknanya nafs tenung qalb dalam hal keadaan dia sedang bertawajuh, ingat pada Allah, 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 Allah. Kalau nafs tenung dia, qalb tak disebut apa-apa, maknanya ada problem, ada masalah. Qalb tu tak mengingat lah. Dia kejap on, kejap off, blackout ke apa ni, semua trip ke apa ni kan. Jadi hendaklah memberikan tumpuan tawajuh kepada qalb, dan qalb hendaklah sentiasa bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu ta'rif bagi wukuf qalbi. Yang dikatakan wukuf qalbi itu ialah nafs bertawajuh kepada qalb dan qalb bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Ketika berzikir hendaklah khayalkan bahawa limpahan faiz daripada Allah Ta'ala sedang terlimpah ke atas latifah qalb. Kaifiat ini dinamakan wukuf qalbi. Jadi sambil kita berzikir menyebut Allah, Allah dalam hati, ya, tenung dia kat situ, dan sambil tu kita bayangkan limpahan faiz tu,
limpahan tu boleh kita bayangkan dalam bentuk cahaya ke, ataupun macam bentuk air yang mencurah ke, atau apa yang mampu kita khayalkan lah. Ataupun macam satu tali ke apa ke kan. Tapi kita khayalkan perhubungan tu. Limpahan daripada arah atas tu terlimpah ke qalb kita, dalam khayalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala akan bertindak menurut sangkaan. Ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Maknanya aku adalah bertindak menurut sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kalau kita sangka baik, mana kita bayangkan Allah Ta'ala sedang memberikan limpahan. Limpahan faiz daripada Allah Ta'ala ni apa benda? Dia merangkumi yang kita minta tu lah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, yang kita duduk basgas tu kan. Minta mahabbat, minta ma'rifat kan. Itulah limpahan tu, dia nak akan bagi yang apa yang kita duduk hajatkan dalam hati tu lah. Allah nak limpahkan ma'rifat tu dalam hati kita. Kan, supaya kita kenal dia. Allah nak limpahkan ilmu, nak limpahkan pemahaman agama. Semua tu Allah Ta'ala akan kurniakan apabila kita dawam dalam menghadirkan limpahan faiz tu. Kena latih lah sambil duduk muraqabah tu, khayalkan benda tu. Dia tak ada haram Haram? Tak ada. Jadi setelah berzikir satu pusingan tasbih, ya. Kalau ada yang ada tasbih tu, satu pusingan tasbih macam tu, ya. Macam ni. Bila dah berzikir satu pusingan tasbih, dia kena sebut Allah tu cepat-cepat, laju-laju, ya. Mana kita sebut dalam hati tu, petik dia laju-laju. Petik laju-laju. Allah dalam hati. Sampailah dia, bila kita dah sebut sampai kepada imam tu satu pusingan tu, kita bazgash ilahi, hendaklah mengucapkan di dalam hati kalimat inabat. Ya, dalam bahasa Arab istilah bazgash ni maknanya apa? Inabah. Jadi kita sebut ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini bahasa Arab. Kalau nak sebut dalam bahasa Farsi pun boleh. Kalau tak faham dua-dua bahasa tak boleh, sebut bahasa Melayu pun tak apa. Yang ini apa? Wahai Tuhanku, engkaulah maksudku dan keredaanmu adalah tuntutanku. Kurniakanlah kepadaku cinta mahabbat terhadap zat dirimu dan pengenalan makrifat terhadap sifat-sifatmu. Atau dalam bahasa Farsi kita sebut khudawanda maksudi mantui wa ridaitu mahabbat wa ma'rifati khud badih. Jadi kalimat ini dinamakan sebagai bazgash. Ya. Kalimah bazgash ni kita ucapkan setiap 100 kali. Mana selesai kita zikir tu, kita ucap bazgash. Wukuf qalbi dan bazgash adalah daripada syarat-syarat zikir. Berwuduk waktu berzikir adalah berfaedah, namun bukanlah syarat. Ini kalau kita tak ada wuduk pun boleh terus berzikir tu, tak ada masalah. Dia bukan syarat. Pada waktu kelapangan, walau dalam berbilang kali duduk majlis sekalipun, hendaklah melakukan zikir ini sebanyak 24,000 kali dalam sehari semalam. Ini sama ada kita duduk dalam sekali duduk kita habiskan 24,000 ataupun beberapa kali duduk pun tak apa. Mana kita sambung-sambung, ya. Kemudian hendaklah teruskan berzikir sambil berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Ini bila dah habis 24,000 tu, sambil berdiri ke, sambil duduk, sambil baring, kita pun terus dengan amalan tu juga. Allah ismu zat tu. Ketika berwuduk atau tidak berwuduk, pada setiap waktu dan keadaan hendaklah berzikir mengingat Allah, sehingga zikir menjadi sifat yang lazim bagi hati. Nampak? Mana kita nak tarbiyah hati kita tu, nak bentuk dia, nak latih dia supaya dia jadi biasa dengan sebut Allah ni. Kalau tidak, dia akan sebut benda lain lah. Ikut persekitaran lah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Amin. Itu kaifiat berzikir. Ismu zat, ya, dalam tarikat.